Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran Adham bin Adli. Saya akan membentangkan dua topik penting dalam GISC 1082 untuk bab pertama, iaitu tajuk isu-isu konflik dan semasa persepadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia. Saya akan memilih bab laut, dan dari situ saya akan menerangkan isu-isu konflik, implikasi terhadap negara, langkah-langkah untuk menangani konflik. Seterusnya, untuk tajuk yang kedua, isu-isu ekonomi semasa dan implikasi terhadap negara, saya memilih tajuk pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan negara. Dan daripada situ, saya akan menerangkan tentang implikasi ekonomi global, implikasi ekonomi Malaysia dan langkah-langkah menangani. Kita teruskan dengan topik pertama kita, iaitu laut. Malaysia menghadapi konflik sempadanan maritim yang dengan negara-negara jiran seperti China dan Filipina atas pertikaian di Laut Cina Selatan, Laut Sulu dan Laut Malaysia Timur. Konflik ini didorong oleh sempadan yang belum diselesaikan, tuntutan kedaulatan dan kepentingan ekonomi. Penyelesaian damai sangat penting untuk kestabilan kawasan. So, isu laut ni menjadi isu penting kepada negara kita. Kerana laut ni lah merupakan tempat kita mencari rezeki, tempat kita mempertahankan diri dan mengelakkan daripada serangan musuh. Seterusnya, kita teruskan. So, isu pertama ialah isu konflik kita ialah isu di Laut Cina Selatan. Selain Malaysia, ada juga beberapa negara lain seperti Vietnam, Filipina, Brunei dan China juga nak tuntut wilayah dekat rantau ni, terutama sekali dekat Spratly Island. Nanti saya akan jelaskan. China, saya sambung. China telah membina pulau buatan dan kemudahan tentera di Laut Cina Selatan, termasuk di Kepulauan Spratly, yang menimbulkan kebimbangan keselamatan dan ketegangan di rantau itu. Malaysia telah mengeluarkan pernyataan yang menegaskan haknya untuk mengekalkan kedaulatan di rantau ini sambil menekankan perdamaian dan kestabilan. So, isunya sekarang ni ialah isu di Laut Cina Selatan. Seperti yang kita boleh lihat, di kawasan merah itu merupakan kawasan yang China nak ambil, nak claim. Manakala dalam kawasan itu juga bertindih-tindih banyak negara yang nak bertindih nak kawasan Spratly Island tu. Jadi di situ timbullah satu pertikaian yang menyebabkan setiap negara itu tak puas hati. Jadi kita perlulah ada solusi untuk mendamaikan tempat bagi sama rata, untuk mengelakkan sebarang perbalahan antara negara. Seterusnya, kita masuk kepada isu-isu konflik dan pertikaian di Laut Sulu. Pertikaian ini antara Malaysia dan Filipina dekat Laut Sulu berkaitan dengan tuntutan teritorial terhadap beberapa pulau, termasuk Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dua pulau ni dia dekat sangat, rapat sangat Malaysia dengan Filipina. Jadi mereka bergaduh pasal dua pulau ni. Pertikaian ini telah berlarutan selama beberapa dekad, walaupun kedua-dua negara telah bersetuju untuk menyelesaikan masalah ini melalui perundingan diplomatik. Kita lihat slide sebelah. Kita dapat lihat betapa dekatnya. Kalau kita dapat tengok pada skrin belakang ni, kita dapat lihat betapa dekatnya Sabah dengan Filipin ni. Dua ni rapat sehingga kan berlakunya pertindihan antara dua-dua laut. Ni akan menyebabkan punca kepada sesebuah negara itu, boleh menyebabkan pergaduhan, perbalahan dan sebagainya. Seterusnya ialah isu-isu konflik dalam perselisihan di Laut Timur Malaysia. Dekat pertikaian di Timur Laut Malaysia, dia melibatkan tuntutan bersama Malaysia, Filipina dan Indonesia terhadap beberapa pulau dan kawasan maritim di sekitar Sabah dan Sarawak. So, terdapat perselisihan mengenai sempadan zon ekonomi eksklusif ZEE. ZEE ni maksudnya zon yang mana kita bebas, zon untuk negara kita untuk menghasilkan
kegiatan ekonomi seperti memancing dan sebagainya. Dan kawasan ini juga memancing untuk rantau ini dan menyebabkan konflik antara negara-negara yang terlibat. Okay, kita lihat slide sebelah. Apa yang kita dapat lihat adalah antara Malaysia dengan Indonesia. Kita dapat lihat di situ adalah garisan merah tu merupakan garisan yang membataskan Malaysia dan Indonesia. Namun ada juga bahagian yang dah masuk crossing antara Malaysia dan Indonesia, menyebabkan dua-dua tu pun boleh claim sebenarnya. Jadi di sini lah jadi satu isu kepada Malaysia untuk mendapatkan zon-zon mereka. Okey, seterusnya kita beralih kepada implikasi terhadap negara. So, kat sini saya akan terangkan 3 perkara, iaitu kesannya terhadap ketidakstabilan ekonomi, ancaman keselamatan dan ketegangan politik. Pertama sekali ialah implikasi terhadap negara. Ketidakstabilan ekonomi menyebabkan gangguan perdagangan. Hal ini kenapa? Sebab bila kita tak pasti dengan keselamatan lautan yang terbuka, dia boleh menyebabkan kepada penundaan penghantaran barang-barangan, peningkatan kos dan pengangkutan dan hilangnya kepercayaan pelabur. Bila ada gangguan dekat pedagang-pedagang ni, jadi mereka akan risau dan mereka akan tak melabur. Bila mereka tak melabur, mereka pun akan jadi rugi kerana mereka akan rugi sekiranya mereka akan berlabur kepada negara kita yang tak selamat ni. Seterusnya, dia akan memberi kesan kepada pelancongan. Kerana ketegangan dan ketidakstabilan di lautan boleh menyebabkan pelancong yang datang pun rasa tak selamat. Bayangkan kalau kita nak bercuti, mesti kita nak cuti dengan selamat, tenang, happy. Jadi bila ada ancaman tak tenteram, jadi cuti tu dia tak cuti tak selamat untuk kita tinggal kat kawasan tu. Seterusnya, kesan seterusnya adalah dari aspek ancaman keselamatan. Ini penting. Sekiranya peningkatan perdagangan manusia, dia akan menyebabkan perdagangan manusia tak terkawal, menyebabkan banyak manusia yang diperdagangkan di kawasan sepadan perairan Malaysia. Seterusnya, peningkatan risiko aliran migrasi gelap berisiko untuk menyebabkan penghidupan manusia di sepanjang perairan kita. Seterusnya adalah peningkatan risiko aktiviti jenayah antarabangsa seperti perdagangan dadah, perdagangan senjata dan keganasan. So, 3 benda ni adalah 3 perkara yang sangat bahaya kalau boleh kita elakkan. Dan seterusnya adalah ketidakstabilan politik yang menyebabkan kelemahan penguasaan undang-undang yang boleh menyebabkan jenayah beroperasi tanpa campur tangan. Seterusnya, implikasi yang seterusnya ialah ketegangan politik. Hal ini kerana hubungan diplomatik antara Malaysia dan negara-negara lain boleh menjadi tegang. Kenapa nak jadi tegang? Sebab bila kita nak tuntut hak masing-masing, kita macam rasa tak puas hati. Jadi menyebabkan hubungan antara negara menjadi tegang. Seterusnya adalah ketegangan itu boleh menyebabkan inisiatif serantau yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan perlindungan alam sekitar juga tak dapat nak dijalankan kerana tidak dapat kerjasama daripada negara serantau. Seterusnya, penting bagi Malaysia dan negara jiran untuk menggunakan saluran diplomatik untuk mempromosikan dialog dan mengekalkan kestabilan politik dalam menghadapi konflik sepadan maritim. Okey, kita dah habis kepada implikasi. Seterusnya, kita akan bersambung kepada langkah-langkah untuk menangani konflik ini. Dari sini saya akan uraikan 3 perkara, iaitu diplomasi dan perundingan, penguatkuasaan undang-undang dan kerjasama serantau. Untuk kerjasama serantau, kita akan melakukan pertama sekali dengan diplomasi dan perundingan. Malaysia terlibat aktif dalam rangkaian ASEAN, iaitu sebuah platform untuk kepentingan bersama dan penyelesaian kolektif.
bila ada ASEAN ni, kita dapat bincang, discuss antara negara-negara supaya kita dapat menyeimbangkan apa yang kita nak. Kita dapat bagi hak sama rata kepada semua pihak. Seterusnya, Malaysia juga dapat promosikan perjanjian bersama untuk menghormati kedaulatan dan integriti wilayah negara anggota. So, bila kita dah buat macam ni, tak adalah mereka nak ceroboh kita ke, kita ceroboh mereka, tak. Dia takkan terjadi sebab kita dah hormat mereka. Sebenarnya, ia secara konsisten menyatakan komitmen secara prinsip-prinsip undang-undang antarabangsa termasuk UNCLOS untuk menyelesaikan pertikaian dan memastikan perdamaian di Laut Asia Tenggara. Seterusnya, langkah seterusnya adalah penguatkuasaan undang-undang untuk meningkatkan kawalan maritim untuk mengawal pergerakan kapal dan pencegahan pelanggaran peraturan. Benda ni penting untuk penguatkuasaan undang-undang. Seterusnya, kerjasama dengan negara-negara jiran dalam rangka kerja antarabangsa untuk meningkatkan penguasaan undang-undang maritim. Seterusnya adalah menguatkuasakan undang-undang yang ketat terhadap pelanggaran peraturan maritim untuk memastikan keselamatan kedaulatan negara. So, bila kita buat penguasaan undang-undang tu akan terjaga. Bila kita jaga, so jenayah takkan kurang memang takkan berlaku lah bila kita jaga. Langkah seterusnya ialah kerjasama serantau. Kerjasama dalam pengurusan sumber jadi di kawasan laut bersama termasuklah perikanan, berkelanjutan dan pengurusan ekosistem laut. So, kita discuss untuk bincang pembahagian hak sama rata bagi adil untuk setiap negara tu. Lepas tu kita boleh mempromosikan amalan bertanggungjawab dalam eksploitasi sumber jadi untuk memastikan kelestarian jangka panjang sumber laut. Seterusnya, meningkatkan hubungan dengan jiran-jiran melalui dialog terbuka, diplomasi dan perundingan yang berterusan. Ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan maritim yang selamat, berkelanjutan dan damai dalam kepentingan bersama pihak yang terlibat. Jadi, kesimpulannya, Malaysia secara aktif bekerja keras untuk menangani isu konflik sepadan dan kestabilan rantau dengan mengukuhkan kerjasama serantau, meningkatkan penguasaan undang-undang maritim dan meningkatkan hubungan antara negara-negara jiran. Komitmen ini kepada perdamaian, diplomasi dan keadilan bertujuan membawa kepada kedamaian dan kemakmuran, kestabilan kepada rantau ini. Malaysia bersedia menghadapi cabaran masa depan dan meneruskan pembangunan dan kemajuan berkelanjutan untuk kebaikan bersama. Okey, sebelum kita sambung kepada topik yang seterusnya, kita tengok sedikit sudutan video berkaitan tentang krisis ekonomi dunia semasa COVID-19 berlaku. Dengan jumlah kematian sudah melebihi 2.6 juta orang di seluruh dunia, pandemik COVID-19 menyebabkan krisis ekonomi yang lebih teruk berbanding The Great Recession 2008. Kesan pada ekonomi dunia boleh dilihat dari sudut bekalan dan permintaan yang saling berkait. Wabak penyakit disebabkan virus yang cepat merebak ini menyebabkan penurunan bilangan pekerja dan produktiviti. Perniagaan terpaksa ditutup, pelaburan terhenti dan bekalan terjejas akibat lockdown. Pengimport komuniti di seluruh dunia juga terjejas teruk kerana permintaan dari negara China berkurangan akibat banyak kilang terpaksa ditutup. Walaupun vaksin telah dihasilkan, masih banyak yang tidak dapat diketahui mengenai tempoh masa dan impak selanjutnya akibat pandemik global ini. Seterusnya, kita akan masuk kepada isu-isu ekonomi semasa dan implikasinya terhadap negara. Saya memilih tajuk daripada MK iaitu Pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan negara. Pandemik COVID-19 telah memberikan kesan yang ketara kepada ekonomi Malaysia, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, penurunan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Ketidakstabilan ini dia diperburukkan lagi oleh turun naik pasaran, kewangan global yang tidak seimbang dan tekanan ekonomi. Pertama sekali, jadi saya akan jelaskan implikasi terhadap global daripada dua aspek, iaitu penurunan aktiviti ekonomi dan ketidakstabilan pasaran kewangan. Dari segi penurunan aktiviti ekonomi,
sektor pelancongan, makanan dan minuman dan hiburan yang paling terjejas. Sebagai contoh, industri pelancongan menghadapi penurunan yang ketara kerana tidak adanya pembatalan penerbangan sekatan pergerakan. Hal ini disebabkan oleh kita pun tak boleh nak jumpa orang sebabkan kita nak elakkan diri kita daripada jangkitan penyakit COVID-19. Seterusnya, restoran, kafe, gerai makanan jalanan menghadapi pendapatan yang kurang kerana kurangnya pelanggan. Kurangnya pelanggan ini disebabkan oleh langkah-langkah keselamatan yang kita amalkan untuk mengelakkan kita daripada dijangkiti oleh COVID-19. Seterusnya, sektor hiburan seperti teater, pusat hiburan dan persembahan mengalami penurunan pendapatan yang ketara. Seterusnya, kita beralih kepada ketidakstabilan pasaran kewangan. Hal ini dikatakan demikian kerana penurunan drastik dalam harga saham, komoditi dan mata wang, peningkatan risiko kewangan di seluruh sektor, kekurangan modal yang bagi syarat syarikat yang bergantung kepada pasaran kewangan, penurunan nilai aset pelaburan, peningkatan kos pinjaman. Seterusnya, ketidakpastian dalam pelaburan jangka panjang, kehilangan kepercayaan pelabur yang membawa kepada penarikan pelaburan. Semua ni menjadi sebab kepada turut implikasi terhadap ekonomi global. Apabila tiada pergerakan ekonomi, jadi orang yang melabur, orang akan takut untuk melabur. Jadi tiada berlakunya pertumbuhan ekonomi situ menyebabkan ekonomi global jatuh menurun. Seterusnya ialah implikasi terhadap negara. Di sini saya akan menjelaskan 3 aspek, iaitu penurunan kadar KDNK negara, peningkatan kadar pengangguran dan penurunan aktiviti ekonomi. Pertama sekali, implikasi terhadap negara. Pada 11 Februari 2021 dilaporkan bahawa produk domestik kasar KDNK Malaysia telah menyusut 3.4% pada suku keempat tahun lalu. Di samping itu, ekonomi Malaysia menyusut 5.6% sepanjang tahun 2020 lalu, mencatatkan prestasi terburuk sejak krisis kewangan Asia pada tahun 1998. Jadi, dari sini kita dapat lihat penurunan kadar KDNK sukuk tahunan kita pada tahun 2020 adalah sangat teruk. Yang mana kita dapat lihat pertumbuhan negatif yang mana kita paling teruk semenjak 1998. Seterusnya ialah peningkatan kadar pengangguran. Ini disebabkan oleh pada tahun 2020 kedudukan tenaga buruh Malaysia terjejas ekoran krisis kesihatan dan kesan ekonomi menyebabkan kadar pengangguran bercecah 4.5% berbanding 3.3% pada tahun sebelumnya. Kadar pengangguran tahunan meningkat sebanyak 1.2% kepada 4.5% pada tahun 2020. Ini ialah kadar tertinggi sejak tahun 1993. Jadi, kat sini kita dapat lihat peningkatan kadar pengangguran pada awal suku ketiga, suku keempat dan pada awal bulan Januari dan Februari menunjukkan tiada perbezaan ketara sehingga pada tahun 2020 bila COVID sampai kat negara kita, kadar pengangguran bercecah sehingga 2,51,700 orang. Seterusnya ialah implikasi terhadap negara. Implikasinya adalah dari segi aspek penurunan aktiviti ekonomi. Tindakan kawalan pergerakan penutupan perniagaan telah menjelaskan sektor perkhidmatan dan pelancongan di Malaysia. Macam biasa, orang dah tak boleh melancong, tak boleh keluar, tak boleh jumpa, tak boleh melakukan aktiviti ekonomi. Syarikat-syarikat seperti hotel, restoran dan agensi perjalanan lain terpaksa tutup untuk mengurangkan operasi mereka. Ini akan menyebabkan tekanan kepada kewangan, terutama sekali syarikat-syarikat kecil dan menengah. Kemudian, penurunan dalam perjalanan domestik dan antarabangsa menyebabkan penurunan tajam pelancong.
Jadi kita dapat lihat di sini graf bilangan pelawat yang datang di Malaysia pada tahun 2012 sehingga pada tahun 2019 menunjukkan keadaan peningkatan yang agak baik sehinggalah pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan penurunan drastik yang menyebabkan jurang yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh COVID-19, wabak COVID-19 yang melanda di negara kita. Seterusnya ialah kita sambung kepada langkah pemulihan. Saya akan menerangkan 3 aspek, iaitu pelaksanaan pelan pemulihan ekonomi, bantuan kewangan dan sokongan, pemangkasan industri tempatan. Pertama sekali ialah langkah pemulihan. Dalam aspek pelaksanaan pelan pemulihan ekonomi, Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan pelan-pelan pemulihan, iaitu Pelan Pemulihan Negara Pencana dan Pelan Pemulihan Ekonomi Negara Pemulih, untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mencipta peluang pekerjaan. Langkah seterusnya adalah bantuan kewangan dan sokongan. Bantuan kewangan telah diberikan kepada individu yang terkesan, terutama sekali pekerja, dan juga kepada peniaga yang terjejas untuk membantu mereka melalui ketidakstabilan ekonomi. Seterusnya, pemangkasan industri tempatan. Malaysia sedang menggalakkan pemangkasan industri tempatan untuk mengurangkan kebergantungan kepada barangan import untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi negara dan mencipta lebih banyak peluang kepada pekerja tempatan. Bila kita buat macam ni, kita support, kita jaga kita, maksudnya kita beli barangan-barangan kita untuk support balik untuk meningkatkan ekonomi negara kita juga. Jadi sekian, terima kasih.